Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya Naila Huda dan pada jam ini kita akan bersama dengan wartawan-wartawan Astro Awani untuk kongsikan cerita di sebalik berita. Hari ini kami bawakan laporan sidang media khas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pagi tadi dan antara tumpuan utama sidang media itu, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Chong Chi Kiong memaklumkan bahawa daripada 1,000 kematian seminggu, 80% tidak pernah menjalani diagnosis ataupun saringan COVID-19 dan tambahnya daripada jumlah mingguan itu pula sebanyak 10% melibatkan kes brought in dead ataupun BID. Sementara itu pula kata pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor tiada kluster daripada perayaan Hari Raya Aidiladha di Selangor. Sebaliknya penyumbang utama kluster adalah daripada sektor perkilangan dan katanya kalau kita melihat dari segi trend kes yang dikesan dalam negeri Selangor, penyumbang utama yang pertama sektor perkilangan sebanyak 96 kluster bersamaan dengan 54%, diikuti kluster perkhidmatan, kluster tapak bina perniagaan dan kelima adalah kluster komuniti. Dan rakan setugas Faris Azman bersedia bersama saya dari World Trade Center WTC untuk kongsikan cerita di sebalik berita laporan sidang media KKM pagi tadi. Faris, kalau boleh perincikan kepada penonton kita statistik kematian pesakit COVID-19 yang dikongsikan KKM tadi. Baik, terima kasih Naila. Sudah tentu tumpuan arah apabila hari ini kita tak melihat Menteri Kesihatan ataupun Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, mana Menteri Kesihatan dalam tempoh kuarantin ketika ini, tetapi kita lihat bagaimana timbalan kedua-dua, timbalan Ketua Pengarah Kesihatan memaklumkan dan berbalik kepada soalan yang dikatakan oleh Naila, peratusan kematian. Ya, sebentar tadi juga apa dimaklumkan oleh Dr. Chong Chi Kiong, di mana dalam tempoh seminggu kita boleh melihat bagaimana angka kematian, kadar kematian itu mencapai dalam 800 hingga 1,000 dan boleh dikatakan kebanyakan mereka ini tidak tahu bahawa mereka 80% tidak tahu bahawa mereka dijangkiti dan kurangnya sebenarnya pengesanan ataupun saringan yang telah pun dilakukan antara punca mereka kebanyakan 80 hingga 100 kes dalam tempoh seminggu ini adalah brought in dead ataupun BID. Itu yang dikatakan oleh Dr. Chong sebentar tadi, Datuk Dr. Chong, dan melihat kepada kesan ataupun melihat kepada kes-kes ini sebenarnya apa dikatakan oleh beliau sendiri, Naila, di mana boleh dikatakan bahawa antara boleh dikatakan kebanyakan kes ini adalah melibatkan bukan warga negara Malaysia. Tetapi pada masa yang sama juga jelasnya ini adalah satu perkara yang perlu diambil perhatian dan 60% daripada pesakit yang boleh dikatakan mengalami asymptomatic dan 30% mempunyai mild symptom. Dan apa yang dijelaskan oleh Datuk Dr. Chong sebentar tadi sebenarnya Naila, kadar kematian ini selain itu beliau menasihatkan agar semua rakyat yang mempunyai simptom atau tidak bergejala untuk menjalani saringan kesihatan atau saringan COVID-19. Pada masa yang sama juga menggunakan aplikasi MySejahtera di mana ada HAT ataupun Home Assessment Tool itu boleh dikatakan di mana ada juga yang tidak melihat Home Assessment Tool itu sebagai kawalan kediri yang boleh membantu menyelamatkan nyawa mereka. Pada masa yang sama juga jelas Datuk Dr. Chong di mana mereka juga menggunakan robocall untuk menghubungi setiap pesakit yang disahkan positif untuk memastikan keadaan mereka okey ataupun tidak dan untuk memastikan tahap simptom mereka dan untuk mengelakkan brought in dead yang lebih tinggi berlaku. Dan jelas beliau juga sebenarnya varian Delta ini juga antara dominan yang berlaku dalam ataupun kadar kematian yang dicatatkan dalam tempoh beberapa hari ini kita lihat boleh katakan tinggi dan hari ini boleh jumlah kes harian juga hari kedua 20,000 kes dan itu jelas beliau mengenai dengan kadar kematian dan jelas beliau juga mengenai dengan bagaimana untuk memastikan kadar kematian itu dapat dielakkan, dapat dikurangkan sebenarnya Naila. Faris, melihat kepada statistik kematian yang dikongsikan, kadar kemasukan BID yang sangat membimbangkan, mungkin mereka juga ada menyentuh tentang kapasiti hospital-hospital di Lembah Kelang. Baik, kapasiti di Hospital Lembah Kelang ini juga antara yang disentuh.
oleh KSU sendiri sebentar tadi, apa yang dikatakan terdapat, kalau kita tahu di Selangor sahaja terdapat lebih kurang 4 hospital ataupun full COVID hospital, iaitu pertama di Hospital Sungai Buloh yang telah pun menempatkan lebih kurang 1,300 katil, tetapi ia ditingkatkan kepada 1,602 katil ketika ini. Tetapi pada masa yang sama jelas mereka terdapat juga hari-harinya di mana hampir kapasitinya mencapai 100% penggunaan, sehinggalah mereka terpaksa mengisi katil-katil tambahan, terutamanya apabila kes-kes yang melibatkan mild symptom. Setelah itu mereka memerlukan bekal oksigen yang mencukupi dan sebagainya. Pada masa yang sama juga Hospital Ampang yang kita tahu sebagai hospital full COVID juga telah pun menempatkan 701 katil, tetapi ditingkatkan kepada 813 katil ketika ini dan memastikan function ataupun oksigen kapasitinya itu boleh katakan dapat mengganti ataupun dapat diberikan kepada setiap pesakit-pesakit, dan telah pun ditambah di katil ICU daripada 34 kepada 41 katil. Dan di Hospital Selayang ini saya bacakan sedikit apa yang dikatakan oleh dalam sidang media sebentar tadi. Hospital Selayang sebenarnya Naila mempunyai kapasiti 900 katil COVID, tetapi telah juga mempunyai 1,200 katil yang mempunyai port oksigen. Tetapi pada masa yang sama juga penggunaannya pada kadar 98%. Dan sehinggalah terpaksa dibuka satu lagi hospital yang ditukarkan statusnya kepada fully COVID, iaitu hospital sedang. Walaupun terdapat 838 katil, tetapi melihat pada hospital sedang ini menjadi pusat rujukan kepada kardiologi, jadi peruntukan sebanyak 658 katil itu diberikan kepada pesakit-pesakit COVID-19 dan 200 katil tambahan juga diberikan. Dan di Hospital Tunku Abdul Rahimah di Kelang, 743 katil adalah untuk COVID-19, dan Hospital Medan juga akan dibuka untuk memastikan bahawa terdapat pertambahan katil kepada pesakit-pesakit COVID-19 melihat kepada peningkatan kes di Lembah Kelang ini. Di Hospital Kajang dan juga Banting juga yang bersifat hybrid, iaitu sebanyak 171 katil dan 144 katil khas untuk COVID-19 yang telah pun ditetapkan. Dan juga di Maib Sedang sudah tentu PKRC ini, apa dikatakan oleh beliau, di mana sejak 23 Januari lalu terdapat peningkatan bagi kategori Cat 3, Cat 3 ataupun kategori 3, di mana rawatan untuk katil juga telah pun diusahakan sepenuhnya, telah pun ditambah sebanyak 1,000 katil, dan boleh katakan di Lembah Kelang ini kapasiti katil ditambah bagi memastikan bahawa setiap pesakit dapat diberikan rawatan COVID-19 seperti mana yang telah pun ditetapkan WHO, dan pada masa sama juga menyelamatkan nyawa rakyat-rakyat di Lembah Kelang sebenarnya, Naila. Ya, Faris, dan sidang media tadi turut ada menyentuh tentang kelonggaran SOP. Ini pastinya satu perkara yang dinanti-nantikan orang ramai, terutamanya mereka yang sudah pun melengkapkan 2 dos vaksin. Sudah pun beberapa minggu kita dengarkan akan ada perincian kelonggaran SOP bagi mereka yang telah pun lengkap vaksin, tetapi masih lagi tiada perinciannya. Apa saranan KKM tadi? Baik, ini apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, iaitu TKP, Timbalan Ketua Pengarah Penyelidikan Sokongan Teknikal KKM. Beliau mengatakan bahawa kalau kita tahu varian Delta ketika ini, boleh dikatakan penjujukan genom yang telah dilakukan dalam 1,600, lebih 1,600 penjujukan genom, 409 merupakan variant of concern, termasuk dengan Delta dan sebagainya. Dan Delta ini menjadi variant kepada dominan. Jadi apa saja, jelas beliau, yang akan diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh terdekat mengenai dengan kelonggaran selepas 2 vaksin yang telah diberikan kepada setiap penerima yang telah lengkap dos dan sebagainya, itu terpulang kepada kerajaan. Pada masa yang sama beliau mengatakan mengenai dengan terdapat langkah-langkah yang perlu diambil, yang perlu dilihat semula, perlu dinilai semula, seperti mana beliau katakan bahawa ketika ini 20,000 kes dalam tempoh 2 hari, kemungkinan kes ini akan mencanak naik lagi sehinggalah 31 Oktober. Ini ada anggaran KKM selepas 31 Oktober, jika boleh katakan program imunisasi COVID-19 ataupun imuniti kelompok itu mencapai 80%, kemungkinan varian-varian of concern ini atau penularan varian ini dapat dikurangkan dan juga jumlah kes harian juga akan menurun. Jadi beliau mengatakan bahawa beberapa faktor boleh diambil kira
apa sahaja kelonggaran SOP yang telah pun yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan atau pihak yang berwajib. Sudah tentu KKM akan memberikan sepenuhnya kerjasama dan memberikan penjelasan dan nasihat kepada mereka agar memastikan kelonggaran SOP yang akan diumumkan ini tidak akan membawa kepada peningkatan kes. Kerana ini amat membimbangkan. Apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Chong, kes ketika ini, apa kita lihat 20,000 di sebenarnya adalah aktiviti pada sebulan yang lepas. Ia bukanlah berlaku pada semalam ataupun kemarin, tetapi dalam tempoh 2 hingga 4 minggu, ini hasilnya, kesan kumulatif yang berlaku pada sebulan yang lepas, termasuk dengan rentas negeri, Hari Raya Adha dan apa saja aktiviti-aktiviti yang berlaku, sektor ekonomi yang agak dilonggarkan sedikit untuk memastikan bahawa ada perniagaan, ada usaha ataupun ada ekonomi itu berjalan. Pada masa yang sama, kesan kepada COVID-19 itu juga berlaku. Dan apa yang kita rasai ketika ini, 20,000 kes ini adalah kesan dalam tempoh sebulan yang lepas. Jadi kalau kelonggaran SOP itu hendak dibuat, boleh kata mereka terpulang kepada pihak berwajib, tetapi perlu dilihat secara lebih detail untuk memastikan kesan yang kita alami 20,000 ini tidaklah berganda pada mungkin bulan depan ataupun 2 bulan lagi sebenarnya, Naila. Ya, banyak perkara yang perlu diambil kira dalam pengumuman kelonggaran SOP bagi mereka yang telah pun lengkap 2 dos vaksin. Terima kasih kepada rakan tugas Fariz Azman merangkumkan segala yang anda perlu tahu mengenai sidang media khas KKM pagi tadi, yang ada juga laporannya di astroawani.com, dan pastinya kami akan bawakan laporan lanjut dalam buletin-buletin berikutnya dan di Awani 7.45 malam ini. Dan selepas ini kita nak pergi bersama wakil Astro Awani di Sabah untuk menceritakan tentang isu infrastruktur dan akses di sana. Dalam kita menceritakan tentang COVID-19, ini pula isu yang berbeza. Tapi kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini.